semua. Okay. Untuk pengetahuan semua, cuti sekolah hampir bermula. Sekarang ni masih dalam musim cuti sekolah. Pada sesiapa yang ingin bercuti ke Melaka, saya syorkan salah satu tempat yang menarik di Melaka adalah Mini Malaysia dan ASEAN. So di sini banyak aktiviti-aktiviti rekreasi untuk seisi keluarga, contohnya wall climbing, kayak, ATV, ada persembahan kebudayaan, ada basker, ada kolam renang. Okey. So jangan fikir lagi, Mini Malaysia dan ASEAN ini adalah salah satu tempat yang wajib untuk seisi keluarga kunjungi. Tak tahu nak ke mana? Datang ke Melaka, datang ke Mini Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Sekali lagi anda bersama dengan saya Pak Wan dalam segmen Tazkirah MMCP setiap hari Jumaat pukul 9 pagi sehingga pukul 10 pagi. Okey, saya nak beritahu anda Mini Malaysia kini dah dibuka kembali. Seperti biasa anda boleh datang ke Mini Malaysia. Alright, kita buka pukul 9 sehingga pukul 5.30 petang. Okey. Saya nak beritahu anda untuk hari ini saya bersiaran langsung di dalam rumah Negeri Perlis yang merupakan salah satu rumah daripada 13 rumah replika Malaysia, yang mana dekat Mini Malaysia ni kita ada Perlis, Pulau Pinang, Kedah, Perak, Selangor, Terengganu dan seterusnya sehinggalah ke Sabah, Sarawak. Okey, selain daripada rumah replika Malaysia, kita ada replika rumah ASEAN, yang mana rumah kita ada Filipina, Brunei, Indonesia, Vietnam, Singapura, Myanmar, Kemboja, Laos dan juga Thailand. Okey, dekat Mini Malaysia ni juga kita ada facilities untuk anda yang datang ke sini. Kita ada kita ada gerai, kita ada surau, tandas, sewaan bilik kaca, pentas teja. Okey, pentas teja saya nak beritahu anda, kita ada persembahan kebudayaan setiap hujung minggu dan juga cuti sekolah. Waktu persembahan adalah pukul 11, 2.30 petang dan pukul 4 petang. Jadi kalau anda datang sini, anda kena log waktu persembahan pukul 11, 2.30 dan pukul 4 petang. Okey, untuk swimming pool, untuk anda kita ada datang ke Malaysia ni boleh berswimming pool bersama dengan family anda, yang mana dewasa berharga RM8, kanak-kanak berharga RM5. Alright, seperti biasa setiap hari Jumaat kita Tazkirah MMCP pagi ni. Saya nak beritahu anda kita bersama dengan imam satu. Okey, sekali lagi saya beritahu anda kita bersama dengan penceramah kita, Imam Satu Masjid Al-Ghaffar, daerah Jasin, iaitu Imam Hashimi Rafsanjani bin Kasim. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Selamat datang ke Malaysia. Ni pertama kali Imam datang sini? Pertama kali setelah hampir 20 tahun barangkali. Oh, lama juga tu. Okey. Tajuk tazkirah kita pagi ni adalah kehidupan silam. Saya pun terfikir juga kehidupan silam yang macam mana tu. Jadi kita bolehlah bersama dengan Imam Hashimi Rafsanjani untuk teruskan apa yang dimasukkan dengan kehidupan silam. Silakan Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du, yang saya muliakan Pak Wan dan para kru serta para penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah kita menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita teruskan kehidupan ini. Untuk kita menggunakan sakibaki waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan perkara-perkara yang memberikan manfaat dalam hidup kita, amal-amal kebajikan yang perlu kita lakukan, dan juga peluang ini dapat kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita memperbaiki hubungan kita sesama makhluk, sesama manusia. Jadi mudah-mudahan hidayah dan taufik yang Allah Taala berikan ini berterusan kepada kita sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan syabas dan tahniah kepada pihak pengurusan Mini Malaysia. Walaupun ini agensi pelancongan, tetapi dapat
mengambil peluang untuk sama-sama kita berikan tazkirah untuk diri kita. Peringatan bahawa kehidupan kita sebagai seorang Muslim, seorang manusia, kita ada dunia dan kita ada akhirat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mahukan kita sebagai hamba-hambanya yang beriman berjaya bukan sahaja di dunia, bahkan berjaya dunia dan berjaya akhirat. Jadi berkaitan tentang tajuk yang kita sebutkan ini pada zaman silam, masa silam, zaman silam. Zaman tu dalam bahasa Arab masa lah. Tak? Tinggal banyak perkataan dalam bahasa kita ni, bahasa Melayu, diambil daripada perkataan bahasa Arab. Jadi bila kita sebutkan tentang masa ini, dia adalah suatu perkara yang amat penting. Masa merupakan suatu perkara yang amat penting kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan masa. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Asr, Allah Ta'ala berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan makhluk yang diciptakan, iaitu masa, dan semestinya kita sebagai hamba Allah, kita sebagai makhluk, kita terikat dengan masa. Adapun Allah Azza wa Jalla itu tidak ada masa bagi Allah. Tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Tetapi kita sebagai hamba Allah ada permulaan dan ada pengakhiran. Dan masa ini adalah suatu perkara yang berlalu, yang tidak akan menunggu kita, dan kita tidak boleh kembali kepadanya. Apabila dia telah pergi, dia akan tinggalkan kita. Jadi berkaitan tentang sumpah Allah Ta'ala dengan makhluknya, iaitu masa, dia memberikan pengertian kepada kita betapa pentingnya masa itu, betapa perlunya kita hargai waktu. Dalam pepatah bahasa kita menyebutkan, masa itu emas, masa itu sangat-sangat berharga. Jadi bila masa yang disebutkan tadi ada tempoh untuk kita, masa yang dah berlalu tak boleh patah balik, maka gunakanlah waktu itu dengan sehabis baik untuk kita melakukan amal-amal yang baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi kenapa manusia dalam kerugian? Kerana antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada manusia, Nabi SAW nyatakan, nikmatani maghbunun. Dua nikmat yang manusia itu maghbunun fihi ma kathirun minan nas, yang manusia selalu leka dengannya, yang manusia selalu lalai dengannya, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat waktu yang lapang. Jadi isilah, saya mengingatkan diri saya dan kita semua, isilah waktu-waktu itu dengan perkara yang bermanfaat. Sangat-sangat banyak waktu yang bermanfaat. Perkara-perkara yang bermanfaat yang boleh kita lakukan. Jadi kita kena rancang waktu kita. Kita kena gunakan sehabis baik. Kerana yang kita bimbang juga, waktu-waktu ini, tempoh-tempoh ini tidak selesai di dunia sahaja, tetapi akan dibicarakan pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Allah Ta'ala bagi kita masa hidup yang tak sama setiap orang. Ada orang dapat hidup sampai 60 tahun, ada orang sampai 80 tahun. Semua itu bukannya sia-sia, tetapi akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita lakukan dengan masa-masa itu, apa yang kita lakukan dengan peluang-peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Jadi bila kita sebutkan masa lagi, semestinya para Nabi SAW dan para sahabat adalah contoh yang terbaik. Bagaimana mereka ini memanfaatkan waktu mereka
bagaimana mereka menggunakan waktu itu bersungguh-sungguh untuk perkara kebaikan. Antara yang mereka lakukan adalah amal-amal soleh yang mereka lakukan. Tidak henti-henti, tidak putus-putus kerana nak dapatkan redha dan rahmat Allah Ta'ala. Jadi kalau kita bazirkan masa ini, samalah juga macam kita bazirkan macam benda-benda yang lain. Macam hari inilah orang bazirkan duit. Termasuklah juga kalau orang yang bazir masa, dia termasuk juga dalam keadaan golongan saudara mara syaitan. Ini kita jangan rugikan waktu kita. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan tadi waktu wal asri. Dan kita solat 5 waktu. Salah satu daripada solat kita itu namanya adalah solat asar. Waktu asar. Waktu asar ni waktu bila? Waktu petang. Dan ada juga para ulama menyebutkan bahawa kenapa asar ni? Kerana asar ni juga dia ada kaitan dengan asir. Asir ni dalam bahasa kita adalah jus. Maksudnya buah yang dah diperah. Jadi waktu yang sepanjang hari ni kita hidup, daripada pagi bila nak masuk ke malam, maksudnya cahaya itu telah diperah. Maksudnya waktu itu telah hampir nak bertukar kepada waktu malam. Jadi pada waktu asar ni pula, biasanya manusia leka. Saya ambil kesempatan kat sini jugalah nak ceritakan apa perkembangan dekat masjid ni. Kan, perkembangan dekat masjid ni. Jadi kalau kita perhatikan, antara waktu yang paling kurang orang jemaah hadir adalah waktu asar. Mengapa waktu asar? Dan disebabkan itulah kita kena tahu juga kenapa Allah Ta'ala ingatkan perkara itu. Kerana pada waktu tu ramai orang leka, orang lalai. Kalau nak balik kerja pun dengar orang azan, clock out mungkin pukul 5.30. Tak yalah kan kalau pergi semayang lambat pula. Aku semayang kat rumah. Kan bila sampai kat rumah dalam perjalanan jam pula. Singgah kedai lagi, apa lagi, balik rumah layan anak-anak, dah sekali terabai solat kita. Ada orang pula nak kejarkan pergi memancing, pergi main bola, pergi pikat burung. Ini antara waktu yang Allah Ta'ala so kita berikan perhatian tumpuan lebih kerana pada waktu itu orang bersenang-senang. Dan kalau kita lihat orang munafik sendiri, Nabi SAW ceritakan pula sifat solat dia bagaimana. Jadi bila sifat solat dia akan menunggu sampai habis waktu. Maksudnya waktu tu betul-betul nak habis. Waktu tu betul-betul nak habis, barulah dia nak semayang. Jadi bila nak solat pun nak habis waktu, maka apa yang berlaku, semayanglah macam orang kata macam burung catuk makanan. Nak cepat dan dia tak ingat pada Allah Ta'ala melainkan sedikit. Jadi sebagai mukadimah saya sebutkan perkara ini berkaitan tentang masa. Betapa pentingnya kita nak jaga masa, kerana masa ini adalah pemberian Allah Ta'ala yang amat-amat berharga yang perlu kita isi dengan perkara-perkara yang baik. Yang baik. Okey, baik. Sebelum kita teruskan lagi tazkirah kita rehat dulu. Kita kembali selepas ni. Mari adik, mari abang, kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidupkan bahagia. Walau jauh, walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa kembali semula.
Alright, Assalamualaikum, selamat pagi. Sekali lagi anda bersama dengan Pak Wan dalam segmen Tazkirah MMCP. Alright, saya nak beritahu anda, okey, Mini Malaysia dah buka seperti biasa. Alright, anda boleh dah datang ke Mini Malaysia untuk orang kata melawati rumah-rumah replika Malaysia dan ASEAN yang ada dekat sini. Alright, saya nak beritahu anda, kita ada promotion untuk package untuk anda. Dekat sini kita ada package makan berhidang yang mana anda boleh makan di dalam rumah yang ada di Mini Malaysia ni. Boleh pilih salah satu rumah untuk merasai rasa suasana kampung. Okey, dekat sini juga anda boleh package, kita ada package hari keluarga, team building, hari jadi dan juga package mesyuarat. So anda bolehlah berhubung di nombor telefon 013-313-886 untuk package yang saya bagi tahu tadi. Jadi kita teruskan tazkirah kita, kehidupan silam bersama dengan Imam Hashimi Rafsanjani bin Kasim. Teruskan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Wan. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Jadi kita kembali tadi pada perbahasan ataupun perbincangan kita dalam mukaddimah betapa berharganya waktu dan kita tak nak jadi orang-orang yang rugi seperti mana disebutkan tadi dalam surah Al-Asr ayat yang kedua. Sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian. Jadi berkaitan dengan surah Al-Asr ini juga, ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dia kata, kalaulah seseorang itu mentadabbur, berhati-hati, memerhati dan menghayati dengan sungguh-sungguh surah Al-Asr ini, maka telah cukup baginya. Maksudnya dari segi pengajaran, bekal kita nak bawa dalam kehidupan kita ni sampai kita meninggal, dah cukup. Jadi betapa besarnya tadi kesan waktu itu dalam hidup kita, yang jangan kita sia-siakan, jangan kita jadi orang rugi. Jadi kalau tak nak jadi orang rugi macam mana? Kalau tak nak jadi orang yang rugi, pastikan kita ini beriman kepada Allah Ta'ala. Dan bila sebutkan beriman ini pula mesti ada ilmu. Iman dia merujuk juga kepada ilmu. Sebab kita nak pastikan keimanan yang benar, akidah yang betul, yang sahih, yang lurus. Dan kemudiannya tak cukup dengan beriman, kena beramal. Kena beramal soleh. Dan amal soleh ini tersangat-sangatlah luas. Bukan merujuk kepada ibadah yang khas, khusus semata-mata seperti solat. Ada pun berakhlak dengan akhlak yang mulia, beri hadiah, buat baik, apa sajalah kebaikan yang amat luas, kita kena lakukan. Cuma yang mustahaknya adalah kefarduan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang baik bercakap dengan orang baik, depan orang tua bukan main belah jalan lagi. Dia punya bongkok tu kan. Sampai macam nak menyarap aku tengok kawan tu. Cuma bila kita sebutkan tadi orang yang seperti itu, jangan pula dengan manusia baik, dengan Allah Subhanahu Wa Taala pula buruk hubungannya. Pastikan kita nak jaga dua perkara. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua hubungan kita dengan manusia. Tak nak pula jadi satu ketika ni ada orang pula baik, pergi semayang 5 waktu, orang belum azan dia dah ada, tapi nampak kucing terajang kucing. Benar. Jumpa orang berlonggok kat tepi jalan, rempit-rempit, dia maki hamunkan kawan tu. Apa salahnya kita berakhlak dengan akhlak mulia? Jadi dua perkara tadi kita kena ada. Maksudnya beriman kepada Allah Ta'ala dan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah Rasul dan lain-lainnya. Dan kemudian kita kena buat amal soleh, banyak-banyak kita kena buat. Dan disebutkan amal soleh pula, tak nak jadi orang rugi, jangan buat jahat. Tak bolehlah aku semayang pun aku semayang, tapi kelab malam aku pergi. Tak mau begitu. Dan selepas daripada itu, lepas kita dah beriman, beramal soleh, kita kena berpesan pula. Wa tawasau bil haqq. Kena berdakwah, kena ajak orang. Seperti macam hari inilah salah satu medium kita. Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan syabas, tahniah, semoga Allah Ta'ala terima ini sebagai amal-amal soleh kita. Kerana walaupun dalam keadaan kita nak menikmati
kesan-kesan sejarah yang ada dalam negara kita, tapi ada unsur-unsur nilai agama yang perlu kita terapkan. Kerana Islam itu adalah nizamul hayah, peraturan hidup kita. Pergi mana-mana kita sebagai orang Islam, tak ada Islam tertinggal bila masuk Malaysia je agama letak kat kereta. Tak ada. Maksudnya agama itulah hidup di mana saja kita berada. Ya, betul. Mana lubang pun kita duduk, mana benua pun kita tinggal, kita tetap dalam hati kita, diri kita, agama Islam itu. Jadi kena ajak orang buat baik. Kena ajak orang menyatakan kebenaran. Dan selepas itu bila kita ajak orang buat baik, semestinya bukan semua orang suka. Dia kata kau nak cerita pasal baik, Mat. Pak Wan, kau pun setara mana, kan? Aku pun tahu kau ni, kan? Jadi pada waktu itu kita sabar. Buat benda baik sabar. Dia orang kata buat apa, buat tazkirah ni. Ini semua buang duit saja. Buat apa buat ni. Baik kita buat benda yang lain. Jadi bila kita nak buat benda yang baik, akan ada ancaman kepada kita, akan ada perkara yang barangkali menyusahkan kita, maka pada ketika itu hendaklah kita sabar. Sebab dalam buat baik ni kena ada sabar. Ramai bila orang sebut tentang sabar ni, dia ingat sabar ketika musibah. Kita ni sekarang ni ada pandemik COVID-19 ini, dan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penyembuh supaya berikan kesembuhan kepada diri kita, kepada kaum muslimin, pada siapa saja yang terkena penyakit ini, supaya dapat sembuh dan kembali kehidupan seperti biasa dan tak berjangkitlah lagi kepada yang lain. Ini satu-satu perkara yang perlu ada dalam hati diri manusia, lebih-lebih lagi hari Jumaat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perkenankan kita pada saat mustajabnya doa, dengan doa kita kesejahteraan dunia, akhirat untuk diri kita, ahli keluarga dan seluruh dunia. Baik. Jadi bila kita nak buat baik tadi, sabar tadi kita sebutkan tadi, sabar. Jadi bila sabar ni, musibah betul sabar. Tapi lupa orang satu lagi sabar buat baik. Sebab nak semayang, contoh solat, kalau tak sabar tak bangun. Ada orang kata, Ustaz, saya ni memang sabar. Disebabkan saya terlalu sabar tu, Ustaz, saya sabar dengan azan saya tidur. Itu bukan sabar nama dia. Itu hilang sabar. Jadi sabar macam mana? Sabar dia tinggalkan kenikmatan itu, aku bangun juga untuk tunduk patuh pada Allah Ta'ala solat subuh. Dia lawan juga sabar tu. Dan satu lagi, sabar tinggalkan maksiat. Kalau tak sabar, aku buat ni. Ni peluang bukan selalu. Kalau tak ya ni memang aku buat ni, lain pun clear dia tu. Jadi itu pun kita kena sabar. Jadi pentingnya manfaatkan waktu tadi. Kita tak nak jadi orang rugi, nak jadi orang berjaya dunia, berjaya akhirat. Baik, berkaitan tentang masa yang disebutkan tadi, tajuk yang sebenarnya adalah masa silam. Masa ni dia terus jalan dan dia tak boleh undur. Jadi bila dia tak boleh undur ni, apa yang kita nak buat? Bila dia tak boleh undur, kita pun menyesal. Dan kita kena ingat juga, kalau ada orang yang dah mencipta kejayaan pada zaman silamnya, kejayaan itu akan menjadi satu sejarah dan lapuk kalau dia tak mencipta kejayaan yang baru. Ini kalau zaman silam yang baik. Contohnya pada tahun 2017 dia dapat anugerah. Masjid dia menang anugerah masjid yang terbaik. Lepas tu tak bergerak-gerak lah sampailah tahap tu saja. 2018 orang lain menang, sampai orang dah berjaya dah. Dia duduk ceritanya sejarah lama tu. Itu kita tak nak, dia tak ada perubahan yang baik. Kita nak makin meningkat. Tahun ni inovasi dia, tahun depan ada lagi. Jadi inovasi ni nak buat baik, kena fikir kita sebagai khalifah ni, memang kena sentiasa ada dalam kamus kita. Kena ada, selalu ada dalam perancangan kita. Sebab apa? Kita nak maju ke hadapan yang baik yang kita nak. Kita tak nak mundur lah. Makin lama makin mundur, makin lama. Kalau kita lihatlah perkembangan kat masjid, dulu masjid ni ada jam azan. Lepas tu sekarang ni ada paparan multimedia pula, yang bergerak pula, yang boleh hitung pula berapa tarikh Isra Mi'raj, berapa hari lagi Ramadan, berapa hari lagi. Ini sebagai satu tarikan. Mungkin lepas ni ada apa pula yang kat masjid kena fikirkan pula, kan. Contohnya ni orang masjid lah duduk, dia fikir inovasi macam mana ada tempat wuduk bagi orang-orang OKU sebagai contoh. Walaupun dia dalam keadaan kursi roda, dia duduk saja kat tempat tu, dia boleh ambil wuduk. Tapi itulah yang saya sebutkan tadi, kat masjid kita tak ada lagi. Belum ada lagi. Belum ada lagi. Sebab tak ada orang OKU kan dia, kan. Cuma ini ada antara fasiliti. Nak macam mana orang buat inovasi.
Orang buat inovasi, contohnya buat paip air yang bila ditekan saat kita menyapu muka atau anggota wuduk kita, paip tu berhenti air. Jadi ini perkara-perkara yang baik, maksudnya yang kehadapan yang kita nak. Tapi kalau zaman silam kita itu yang kurang baik, kan? Yang kita dah tak boleh undur, apa yang kita nak buat? Sebab ada rehat sekejap lagi, lepas rehat kita bagi tahu. Okey. Okey, jangan itu apa yang Imam beritahu tadi. Kita rehat dulu, kita jumpa selepas ni. Mari adik, mari abang, kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidup kan bahagia. Walau jauh, walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa kembali semula. Bila mentari enggan tersenyum, alam jua turut derita bersama. Denarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, yang tertinggal cuma hati dan kalimat. Denarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, yang tertinggal cuma hati dan kalimat. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang baru saja melihat Facebook Live Mini Malaysia Mini Ahsan Aikom Melaka. Okey, saya nak beritahu anda, Mini Malaysia kini dah dibuka seperti biasa. Anda bolehlah datang ke sini setiap hari, boleh datang ke sini. Okey, saya nak beritahu anda aktiviti yang ada kat Mini Malaysia ni. Okay, kita ada ATV, kita ada memanah, kayak, dan yang terbaru adalah wall climbing. Okey, untuk anda datang ke Malaysia, Mini Malaysia ni untuk mencuba aktiviti yang seperti itu tadi, ATV, wall climbing, memanah, kayak, anda bolehlah menghubungi nombor di 0133138686 untuk mengetahui orang kata ambil turn untuk mencuba aktiviti yang ke sini. Okey, jadi kita teruskan tazkirah kita nak sambung tadi apa yang Imam nak sambung tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Terima kasih Pak Wan. Sama. Jadi bila kita sebutkan tadi masa silam, masa silam tadi yang berjaya, kalau berjaya kita cipta kejayaan yang baru. Tetapi kalau masa silam yang kurang baik, bagaimana keadaannya? Kita nak patah balik tak boleh. Jadi pertama sekali kita kena tahu bahawa antara nama ataupun sifat Allah Azza wa Jalla itu adalah At-Tawwab, yang maha menerima taubat. Jadi Islam ini mengajar kepada kita untuk lihat yang ke hadapan. Moving forward hari ni kan, pandang ke depan. Jadi yang sebab yang belakang tu dah tinggal sejarah. Cuma walaupun dia sejarah, dari sudut dosa-dosa ataupun amal soleh kita, segala amal perbuatan kita semuanya ada rekod. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu mencatat apa sahaja yang kita lakukan, mereka tahu apa yang kita lakukan. Jadi rekod tu pula takkan padam. Rekod tu akan ada. Sentiasa ada. Bila kita nak tengok rekod kita itu, bilalah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala ni bila dia buat satu rekod untuk kita dan dia datangkan sekali dengan bukti-bukti. Bukti-bukti itu adalah bumi ini sendiri bukti kita. Anggota badan kita yang Allah pinjamkan ini akan jadi saksi pula untuk kita nanti. Dan begitulah juga kaki kita akan jadi saksi, tangan bercakap. Ini perkara yang kita sebutkan ini perkara iman.
Bila iman ni dia percaya 100%. Tak ada terdetik ada keraguan dalam diri dia bahawa yang kita bicarakan ini melalui firman Allah Ta'ala dan Rasul SAW memang pasti berlaku. Jadi kalau yang silam tu yang kurang elok, yang bagaimana kita nak lakukan? Semestinya Allah Ta'ala itu At-Tawwab, Maha penerima taubat, maka hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sendiri tahu apa dosa kesilapan kita. Dan dalam perkara dosa, jangan kita beritahu pada orang. Jadi kita jangan beritahu dosa kita pada orang, dan jangan pula kita cerita dosa orang pada orang lain. Itu mengumpat namanya. Jadi bila kita bersalah, kita berdosa, segera kita balik kepada Allah Ta'ala dengan bertaubat bersungguh-sungguh. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sering menanti-nantikan taubat kita, kerana terdapat banyak hadis-hadis ataupun ayat Quran yang memberikan motivasi kepada diri seseorang itu yang kecewa kehidupannya disebabkan dosa-dosanya untuk kembali kepada rahmat Allah Ta'ala. Antaranya Nabi SAW pernah bersabda, At-taibu anizambi kamala zambalah. Siapa yang bertaubat, seseorang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala akan dosa-dosanya itu seperti mana dia tak pernah buat dosa itu. Dan antaranya lagi adalah At-taibu anizambi habibullah. Orang yang bertaubat akan dosanya itu adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lihat bagaimananya Rahman Rahimnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Maha pengasih, Maha penyayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan setiap orang tak terlepas daripada dosa dan silap, termasuklah saya yang berbicara ini. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, ingatan terutamanya untuk diri saya. Kita sering buat silap, minta ampunlah kepada Allah Ta'ala. Menyesal dengan bila kita sebutkan bertaubat, pertama sekali kita mengaku salah dulu. Ya Allah, aku bertaubat. Ya Allah, aku minta ampun. Ini dosa-dosa yang aku lakukan. Yang keduanya, kita menyesal. Aku dah tak nak buat lagi. Yelah, ya Allah, benda ni salah. Aku dulu terlanjur. Dan kita berazam, bertekad untuk kita tak melakukan lagi perbuatan tersebut. Aku dah tak nak buat dah. Tapi dah nama manusia ni. Hari ni menangis air mata darah. Tak nak buat. Setahun, 2 tahun. Nampak peluang depan mata balik. Duit pun dah ada balik. Jadi teringinlah balik. Terlanjurlah balik. Jadi apa jadi kalau dalam keadaan begitu? Jadi-jadinya bertaubat lagi kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh. Jadi yang Maha mengetahui apakah taubat kita diterima atau tidak adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sebagai hamba Allah merintih berharap. Ya Allah, bantulah aku, ampunilah dosa aku. Jadi bila kita sebutkan tadi berkaitan dengan taubat juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita lakukanlah apa saja taubat atas dosa-dosa yang kita buat. Dan saya sebutkan tadi, jangan kita sebutkan dosa-dosa kita pada orang. Kerana perkara dosa ni adalah perkara yang aib. Aib ni perkara yang menjadi rahsia, perkara yang malu. Dan kita bimbang pula bila kita sebutkan dosa-dosa kesilapan kita yang dulu, kita menjatuhkan maruah kita sendiri. Kita menjatuhkan maruah kita sendiri, dan yang paling kita bimbang, kita berbangga pula. Aku ni, contohlah si Fulan kata, aku semua jenis arak aku pernah minum. Dululah. Aku ni dulu kelab malam mana yang aku tak pernah pergi. Jadi dia cerita dengan orang, Soho hebat rasa. Ya tak? Jadi itu bukan taubat itu. Itu rasa nak buat lagi tu. Dia tak terkenal zaman silamnya. Dan kita jangan buka aib kita pada orang, dan jangan buka aib orang tadi. Kerana siapa yang menutup keaiban orang, Allah akan tutup keaiban dia dunia dan akhirat. Kadang ada orang tak tahu. Contohlah si Fulan ni cerita, baguslah si Fulan ni. Saudara kita ni awal kahwin.
Kita pula tukuk. Mentang-mentang kita tahu kisah dia, alah memanglah kahwin awal. Sebab dah terpaksa kahwin dulu. Dia pula tukang bagi tahu jadi ejen penyebar pula. Asal orang tak tahu, dia dah berubah, biarkan itu urusannya dengan Allah Ta'ala. Kita jangan hitung dosa orang, hitung dosa kita sebelum kita dihitung oleh Allah Ta'ala. Jadi masa-masa silam orang jangan. Yang ustaz tu bukan aku tak kenal dia kan. Dulu tu kong kali kong dia kata. Tak apa istilah pun tak tahu. Dulu begini. Kita pula jatuhkan maruah orang. Jadi kalau kita buat begitu, kita bimbang Allah Ta'ala akan malukan kita, aibkan kita dunia dan akhirat. Jadi kita dalam hal ini kita bertaubat pada Allah sungguh-sungguh. Kerana apa? Kita tak boleh nak patah balik. Dan satu lagi perkara, kalau kita ni dulu dah berbuat maksiat, banyak dosa silam, jadi ubahlah dengan taubat. Tak cukup dengan itu, kita buat benda-benda yang baik pula. Kerana mudah-mudahan dengan kita buat benda-benda yang baik itu akan memadam dosa-dosa kita tadi. InsyaAllah. Dan Nabi SAW berpesan juga untuk berakhlak dengan berakhlak yang mulia. Berakhlak kita, tak apalah yang dah lepas. Tu kadang ada orang ni bila dia nak berubah sungguh-sungguh. Dan bila sebutkan tadi berkaitan dengan masa tempoh keuzuran yang boleh untuk orang kata excuse lah untuk seseorang itu nak betulkan dirinya, dalam sebuah hadis sebutkan sampai umur berapa? 60 tahun. 60 tahun. Dan ulama berbeza pandangan dari sudut apa maksud hadis ni. Ada yang menyatakan bahawa kejahilan itu hanya diterima setakat umur 60. Dan ada yang menyatakan juga saat perubahan manusia akhirnya pada kebiasaan pada umur 60. Kalau umur dah sampai, dah Allah beri umur 60, tak sedar diri lagi, tak pergi semayang lagi, tak solat, tak zakat, tak puasa lagi, takut bimbang hanyut mati dalam keadaan yang macam tu. Jadi yang satu lagi pula, kalau kata kita ni lemah, aku tak tahu solat, aku tak tahu apa, padahal lahir sebagai seorang Islam, tak apalah yang lepas-lepas tu. Cuma pastikan sebelum umur 60 aku dah tahu benda-benda tu semua. Aku dah tahu dah syarat batas semayang ni, jangan sampai 60 tahun. Tetapi andai katalah dah lebih 60 tahun, umur 70 baru ingat, baru sedar. Ada. Lepas kena suntik vaksin jadi sedar pula dia kan. Lepas kena suntik vaksin contohlah kan. Rasa insaf pula dia. Kembalilah segera kepada Allah Ta'ala. Tak ada penghalang antara seseorang hamba Allah itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita sebutkan tadi seseorang itu nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai umur tadi 60, jadi kita boleh tengoklah. Allah Ta'ala bagi kita mata, telinga, kita duduk dalam masyarakat, kita tengok. Ada orang umur 60 lepas pencen baru datang masjid. Alhamdulillah dia datang. Jangan kita kata pula, dah pencen patutlah jumpa. Jangan kita kata macam tu. Alhamdulillah, raikan dia, kita orang masjid, raikan dia. Tahniah, apa semua, terima kasih, nanti datang lagi. Barulah orang berminat jumpa pegawai syarak macam tu. Ada senyum, ini muka pun macam muka tak cukup duit je kan. Tak mahu gitu. Iman, kita ada soalan dekat Facebook. Okey, ada soalan ni. Ni dia mesej dulu daripada Syamsina Abu Kasim. Okey. Sesungguhnya manusia tidak lepas daripada melakukan kesilapan sama ada pada masa silam maupun masa sekarang. Apakah pandangan Tuan berkaitan muhasabah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menekankan perintah amalan bermuhasabah dimulai dan diakhiri dengar kalimah takwa. Okey. Soalan yang baik, muhasabah ini. Dan muhasabah ini benda yang penting. Maksudnya muhasabah ini kita dulu terkenal ilmu matematik tu dengan ilmu hisab. Hisab maksud kira. Muhasabah adalah orang yang berkira. Berkira apa? Berkira duit orang. Berkira akan dirinya sendiri. Ini memang penting. Dan sebahagian ulama ada yang menyatakan bila saat orang tu bangun malam, bukan maksudnya dihabiskan dengan solat saja. Ada tafakur, berfikir tentang kebesaran Allah Ta'ala. Ada muhasabah. Ya Allah, aku teringat dulu, ya Allah, zaman remaja aku begini-begini aku buat. Bila kita hitung diri kita itu, akan lahirlah perasaan untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala, untuk berhati-hati dalam setiap tidak tanduk kita.
Jadi ini adalah satu perkara yang penting. Jadi muhasabah ni bukan muhasabah duk ramai-ramai. Di kita sendiri. Okey, Bila kita kenang dalam perjalanan kita, ingatlah apa akan diri kita, apa nasib kita. Jadi untuk kehadapan lah, yang masa hadapan, macam mana akhirat aku ini. Jadi akan datanglah nak rasa nak minta ampun pada Allah, nak minta belas rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okey, soalan kedua daripada Syamsina Abu Kasim juga. Apakah pandangan tuan tentang meningkatkan amalan suci jiwa di sepadan usia biarpun permulaan kehidupan seseorang itu pada masa silam yang penuh dengan dosa-dosa atau penuh dengan kelalaian? Okey. Jadi sebenarnya saya lihat soalan yang kedua ni pun bagus. Sangat-sangat bagus. Bukan untuk diri yang bertanya saja, tetapi untuk kita semua. Jadi bersihkan diri ni memang adalah satu perkara yang penting. Disebutkan tazkiyatun nafs, bagaimana nak membersihkan diri, jiwa kita. Sebab apa, jiwa kita ni bersarang dengan macam-macam penyakit. Dan saya suka untuk menyebutkan bahawa antara amal yang terbaik adalah dengan kita membaca Al-Quran dan kita memahami isi kandungan Al-Quran, dan akan datang benda-benda pembersihan jiwa itu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan antara tujuan Al-Quran ini diturunkan adalah wasyifaun lima fis sudur, menjadi penawar yang terhebat syifa pada sudur, pada sanubari hati kita. Jadi nak ubatkan apa? Ialah manusia tamak, manusia hasad, manusia penuh dengan penyakit-penyakit hati. Yang mana penyakit-penyakit itu tak dapat untuk kita beli ubat-ubat dekat farmasi. Tak boleh pergi tanya, "Pak doktor, ada tak vaksin? Saya ni asyik iri hati dengan orang ni, suntik vaksin boleh tak?" Jadi ataupun saya asyik lalai, nak semayang berat. Orang ajak pergi mini Malaysia bukan main laju lagi. Contoh, kan tak? Orang tak ajak pun saya datang. Jadi benda-benda yang seperti ini kena mohon pada Allah Ta'ala. Kena jaga amal kita, doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Campurlah tadi dengan muhasabah, campurlah dengan tafakkur kita tadi. InsyaAllah sama-sama kita semua nak bersihkan diri, nak ikhlas pada Allah Ta'ala dalam beramal, dan tak nak ada sifat-sifat yang buruk yang bukan sahaja boleh membatalkan pahala kita, tetapi boleh menghumbankan kita ke dalam api neraka. Wallahualam. Okey, kita ada beberapa lagi soalan. Okey, sebelum kita teruskan soalan kita nak rehat dulu. Kita kembali selepas ni. Mari adik, mari abang, kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidupkan bahagia. Walau jauh, walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa kembali semula. Bila mentari enggan tersenyum, alam jua turut derita bersama. Denarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, yang tertinggal cuma hati dan kalimat. Denarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, yang tertinggal cuma hati dan kalimat. Assalamualaikum, selamat pagi pada anda yang baru saja buka Facebook live anda. Okey, menonton live Facebook Mini Malaysia Mini Asal Aku Melaka. Saya nak beritahu anda, Mini Malaysia kini sudah dibuka semula untuk anda datang beriadah dengan Mini Malaysia. Boleh lihat rumah-rumah yang ada dekat sini. Okey, maklumat anda, kita dekat sini ada lebih kurang 13 rumah replika Malaysia daripada Perlis, Pulau Pinang, Kedah,
Selangor, Melaka, Johor dan seterusnya yang ada Sabah, Sarawak. Dan kat sini juga punya Malaysia juga kita ada replika rumah ASEAN, ada Filipina, Brunei, Indonesia, Vietnam, Singapura, Myanmar, Kemboja, Laos dan juga Thailand. Okey, kita nak teruskan tazkirah kita pagi ni dengan tajuk kehidupan silam. Okey, ada soalan daripada Hafsah Aziz. Assalamualaikum Ustaz. COVID-19 ni adakah musibah bila kita hamba-hamba yang tak jaga bumi Allah kerana sampah-sampah sehingga datangnya penyakit? Ustaz mohon pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tanya tadi apakah musibah. COVID-19 ni sebabkan sampah-sampah Ya. Sampah-sampah ni macam-macam lah. Mungkin sampah-sampah yang betul maksudnya. Yang bersepah-sepah mungkin sampah-sampah dosa kan. Itu pun sampah juga kan. Baik. Jadi kita sebagai orang beriman, kita hidup atas dunia ni adalah sebagai satu perjalanan yang penuh dengan ujian. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina nakhalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu menyangka bahawa kamu akan masuk syurga sebelum lagi kamu diuji? Padahal sebelum daripada kamu itu ada orang yang telah diuji dengan kesusahan, kesakitan, kemudaratan, kegoncangan, dan sehinggalah mereka berkata kepada Rasul, Rasul dan pengikut mereka berkata, walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, bila datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu amat-amat dekat. Jadi dalam keadaan sekarang ini kita berpenyakit, kita sebagai orang beriman, kita sabar. Kerana bila sabar ni dapat pahala, dapat redha Allah Taala. Kita redha dalam keadaan itu dan kita cuba memperbaiki keadaan. Maksudnya dengan kita banyaklah beramal, kita banyak bertaubat, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala akan keselamatan, penjagaan. Ini dari sudut orang beriman, dia akan pandang ke situ. Tapi apa yang berlakunya, makin ramai orang tak datang masjid, yang dah datang hari tu pun mungkin ketakutan, tak datang lagi, jadi macam mana kita nak bagi semangat ini, supaya kita dapat kembali ke rumah Allah Ta'ala ni. Dah dibuka masjid ni, hari Jumaat, budak-budak pun dah boleh datang, bawa mereka datang. Yang mana yang tak pernah pergi semayang sebelum Covid ni, datang semayang. Jadi itu dari sudut orang beriman, kita fikir begitu. Tetapi dalam saat musibah datang sekalipun, belum tentu semua orang dapat pengajaran. Kerana yang hanyut kekal hanyut berapa ramai. Tak apa, vaksin ada, okey kan. Kau pergilah masjid, aku macam ni juga. Tu pasal manusia ni ada orang yang sampai menyesal. Dah beri peluang demi peluang demi peluang, sampai saat sakaratul maut menjerut dia, habislah nyawanya dan dia menyesal. Dan penyesalan itu juga adalah suatu perkara yang benar, kerana disebutkan dalam Al-Quran banyak keadaan yang minta pada Allah Ta'ala, aku nak balik ya Allah kat dunia ni kejap, aku nak buat amal soleh. Ada yang minta nak balik, nak sedekah. Ada yang minta kalau jadilah dulu, kalau boleh aku tak jadi orang pun tak apa, aku tak jadi manusia pun tak apa, aku jadi tanah senang, orang pijak-pijak lah sekali bungkus habis. Jadi penyesalan orang yang seperti ini dah tak laku lagi, kerana dah mati. Ingat tempoh kita yang tertentu ni sampailah sebelum nyawa kita sampai ke kerongkong kita, ataupun sebelum matahari terbit sebelah barat. Itu je peluang kita nak buat baik, nak beramal, nak bertaubat. Kalau dah habis peluang tu, tak adalah peluang kita. Dan peluang ni lah nak rasa nikmat dunia juga. Dan nikmat dunia ni banyak yang halal. Jadi kita ingat kembali apa yang kita sebutkan, kita nak berjaya dunia, berjaya akhirat. Ramai orang terpesona dengan dunia, tertipu dengan dunia, akhirat dia tinggalkan. Ini yang kita tak nak. Tak salah orang Islam pakai kereta besar-besar, rumah besar, bagus, itu memang patut. Supaya dapat sedekah, dapat hibah, dapat apa pada orang, bagi hadiah.
Kalau tak ada duit macam mana nak buat macam tu? Tapi jangan kita lupa pula bekal akhirat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, soalan seterusnya daripada orang yang sama juga, Hafsah Aziz. Ustaz, bulan Rejab hari ini, Ustaz sucikan hati untuk rebut peluang bangkit kejar pahala. Okey tak? Okey. Jadi berkaitan dengan bulan ni, ialah hari ni bila dah masuk bulan Rejab, adalah beberapa kelebihan-kelebihan. Cumanya biasalah bila sebutkan kelebihan-kelebihan ini, mesti kelebihan sesuatu perkara dia datang dengan nas. Maksudnya dia datang daripada Al-Quran ataupun sunnah. Contohnya kelebihan bulan itu, ada bulan-bulan haram. Jadi ada bulan-bulan yang seperti itu datangnya daripada mana? Datangnya daripada Al-Quran ataupun sunnah. Kita tak boleh mandai-mandai pula. Hari Isnin ni ada hari berkat, malaikat turun tau, datang kat Masjid Ghafar, datang, contohlah. Pandai-pandai pula kita cakap, padahal kita tak ada ilmu tentangnya. Baik, jadi berkaitan dengan bulan Rejab ni, kita doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya, sampaikanlah kita sampai bulan Ramadan. Dan kita kena ingat, walaupun ada kelebihan-kelebihan tertentu pada saat detik tertentu yang Allah Ta'ala janjikan, yang Nabi SAW sebutkan, kita sebagai hamba Allah, kita nak berterusan. Cuma bila sampai tempat lebih tu, kita nak lebih lagi pecut kita. Sebabkan ada reward, ganjaran yang lebih pada saat itu. Macam orang kata nak puasa hari Arafah, dia bersungguh-sungguh nak cuba puasa pada hari itu sebab ganjaran dia hebat. Hari lain hebat juga, tapi hari itu lebih hebat. Jadi tak kiralah bulan Rejab, bulan apa, khususnya kita nak menuju ke Ramadan ni, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tekad dan hati kita untuk kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam qaryah Ramadan, perkampungan Ramadan, ataupun Madinah Ramadan, bandar Ramadan yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan bila kita sebutkan tentang persediaan itu, kita nak istiqamah tadi, bermula sikit-sikit, bila sampai Ramadan tak terkejut kita. Jadi bila lah kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak menuju bulan Rejab, bulan Syaban ini banyak berpuasa. Tapi itulah kadang yang bercakap pun nampak macam kurang puasa juga. Orang yang besar badan kan. Jadi itu persediaan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya satu Ramadan dah biasa. Jadi itu. Jadi ada pun kelebihan-kelebihan itu mungkin nak sebutkan panjang, ada perbahasannya. Jadi kita tanamkan hati kita doa. Kerana ada juga riwayat menyatakan sahabat 6 bulan lagi sebelum nak sampai Ramadan, mereka dah berharap pada Allah, berdoa, ya Allah, sampaikanlah aku dalam bulan Ramadan sebab nak kelebihannya. Bukan kita beramal kerana kelebihan itu. Bukan kita beramal kerana bulan itu. Kita beramal kerana Allah Ta'ala, tetapi kita nak ganjaran yang Allah janjikan, yang Nabi SAW sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, baiklah Imam, kita pun nak kata kita dah bercerita berkongsi dengan anda tazkirah kita pagi ini, yang mana tazkirah kita bertajuk kehidupan silam. Daripada tajuk kita pagi ini, boleh tak Imam bagi kesimpulan daripada kita tazkirah kita pagi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi sebagai kesimpulan untuk saya ingatkan diri saya dan kepada kita semua, bahawa masa yang Allah Ta'ala berikan ini gunalah elok-elok. Kerana apa? Masa yang Allah Ta'ala berikan ini akan tamat. Dan satu lagi, ila ajalim musamma, pada tempoh yang tertentu yang kita tak tahu. Tah esok lusa dah tak ada, kita tak tahu. Berapa ramai hari ni orang yang tidur tak bangun. Bukan tak bangun subuh, tak bangun terus. Bukan tak bangun pergi kerja, terus tak bangun. Tahu-tahu dan kubur je. Jadi ini, kita nak ingatkan tempoh yang Allah berikan tertentu dan kita tak tahu. Jadi manfaatkan waktu yang Allah Ta'ala berikan dengan buat baik. Buat baik ni luas. Luangkan masa, tapi dalam buat baik ni luas ada keutamaan. Contohnya lah,
Buat baik ni betul, mancing baik. Tapi kalau bersama dengan keluarga lebihkan Lebih masa lagi baik kan. Mikat burung baik. Tapi kalau pikat burung sampai tak balik-balik, itu tak kurang baik, tak utama. Habiskan masa. Antara yang baik lagi, bawa anak-anak pergi Taman Mini Malaysia bila kenal sejarah-sejarah sebagai contoh. Luangkan masa bersama keluarga. Sebab hari ni banyak bila masa je lah, bayangkan dah kerja 8 jam. Itu kalau kerja yang 8 jam. Ada yang sampai 24 jam pun kerja dia. Lepas 24 jam ada yang shift dia 36 jam. Ada yang offshore lah, inshore lah, dalam laut, atas laut, atau udara. Jadi bila kita saat ada waktu lapang, gunakan betul-betul. Keluarga jangan lupakan. Kerana yang sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan ahli keluarganya. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling baik pada ahli keluarganya. Jadi nak tahu macam mana, nak bagaimana suami tolong masak, kan mesra begitu. Kan? Tak adalah kurang sikit membawang, kurangkan media sosial. Nak media sosial ni, tengok yang baik-baik, tengok tazkirah, tengok apa, tengok binatang-binatang contohnya. Yang baik-baik kita gunakan. Baik, dan akhirnya bila kita sebutkan lagi tentang masa ni, akan diperhitungkan, dipertanggungjawabkan pada masa. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, akan ditanya masa yang umur yang Allah Ta'ala berikan dan waktu muda. Jadi alah, aku dah tua dah 60, taubat pada Allah kalau kita cuai. Yang masih muda lagi, gunakan sungguh-sungguh. Sebab apa waktu muda? Waktu muda kuat. Setakat nak climbing apa tadi boleh. Nak terjun flying fox, daripada udara pun boleh terjun, tak ada masalah. Jadi kenapa waktu muda ni penting? Sebab kekuatan ada pada kita. Fikiran pun hebat. Kekuatan ada. Jadi gunakanlah waktu tu dengan baik-baik. Seingatan untuk terutamanya pada diri saya. Dan kalaulah sepanjang majlis ini ada salah silap, saya mohon ampun maaf. Telanjur bicara saya, mungkin buruk perangai akhlak saya. Dan saya serahkanlah kepada Pak Wan, host kita pada hari ini. Sebelum kita nak mengakhiri tazkirah kita pagi ni, saya nak minta Imam memberi bacaan doa untuk orang kata memberi kesejahteraan lah pada kita untuk pagi ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah segala dosa kami, Ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, rahmatilah kedua mereka seperti mana mereka kasih dan sayang pada kami, Ya Allah, sewaktu kami kecil. Ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat yang hidup dan yang telah meninggal dunia, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, redha dan rahmatlah kepada kami, Ya Allah. Dapatlah kami masuk syurga-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, Ya Allah, daripada kemurkaan-Mu, kerana dengan kemurkaan-Mu itu bimbang kami terhumban dalam api neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesembuhan kepada kami, kepada penyakit-penyakit kami dan juga penyakit-penyakit kaum muslimin, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada bala bencana, Ya Allah. Jauhkanlah kami daripada takdir yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, zuriat keturunan kami dari azab-Mu, Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kejayaan dunia dan kejayaan akhirat. Selamatkanlah kami dari azab-Mu, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, zuriat keturunan kami, sebagai orang yang mendirikan solat 5 waktu, Ya Allah. Perkenankanlah hajat kami, Ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Imam Hashimi Rafsanjani bin Kasim, Imam Satu Masjid Al-Ghafar Daerah Jasin. Alright, terima kasih juga kepada para tamu dan juga para penonton Facebook Live yang bersama dengan saya daripada pagi sehinggalah ke akhir rancangan. Okey, selepas itu anda sekali lagi dekat Mini Malaysia ni, Mini Malaysia dah dibuka seperti biasa. Untuk anda dekat dalam Mini Malaysia ni ada 13 rumah replika Malaysia daripada Perlis,
Kedah, Perak, Sabah dan juga Sarawak. Okey, untuk replika rumah ASEAN kita ada Filipina, Brunei, Indonesia, Vietnam, Singapura, Laos dan juga Thailand. Dekat sini juga fasilitis yang ada dekat sini, sebab itu anda ada gerai, surau, ada tandas, pentas teja, ada swimming pool, sewaan bilik kaca. Untuk pentas teja setiap hujung minggu dan juga cuti sekolah, kita ada persembahan kebudayaan oleh artis tari Mini Malaysia tepat pada pukul 11 pagi, 2.30 petang dan juga pukul 4. Okey, saya nak beritahu anda juga kita ada package makan berhidang. Okey, yang mana anda boleh pilih salah satu rumah yang ada dekat Mini Malaysia ni untuk makan orang kata makan dengan menghayati orang kata rasa tradisionalnya makan dekat rumah-rumah tradisional yang ada kat sini. Okey, kita ada package untuk hari keluarga, team building, hari jadi dan juga mesyuarat. Untuk anda yang suka aktiviti lasak, kita ada aktiviti ATV, memanah, kayak dan juga yang terbaru adalah wall climbing. Tapi untuk aktiviti ini anda boleh booking dulu di nombor 013-313-8686 untuk maklumat lanjut. Okey, jangan lupa esok kita ada segmen Jom Sihat bersama dengan Zin Dayang pukul 9 pagi. Jadi jangan lupa esok bersama dengan saya juga sekali lagi dalam segmen Jom Sihat. Jadi kita jumpa minggu hadapan dalam Tazkirah MMCP yang akan datang. Assalamualaikum. Mari adik, mari abang, kecil besar tua muda, mari sama kasih sayang, moga hidupkan bahagia. Walau jauh, walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa.